Industri penanaman jagung 15 tahun baru dikatakan stabil. Projek usaha sama tanaman jagung bijirin di Gemas Negeri Sembilan dan Kuala Langat Selatan dijangka mampu mengurangkan kebergantungan bekalan import itu sehingga 2 hingga 3%. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shah Ali berkata projek tanaman itu adalah usaha sama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dan Menteri Besar Negeri Sembilan Pembadanan MBINS menerusi program inisiatif sekuriti makanan yang membabitkan peruntukan RM3 juta. Projek ini sebagai tanda komitmen untuk menyelesaikan isu kenaikan harga makanan ayam sekaligus mengurangkan kebergantungan jagung bijirin import. Projek di atas tanah seluas 283.2 hektar bersamaan 700 ekar itu akan bermula sebaik kerja pembersihan selesai yang dijangka pada suku ketiga tahun ini. Katanya lapor bernama. Dia berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU kerjasama rentas negeri di antara PKPS dan MBINS bagi tanaman jagung bijirin menerusi program inisiatif sekuriti makanan di Wisma PKPS pada petang 18 Mei di Shah Alam. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. MOU itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi dan Pegawai Keuangan Negeri merangkap Pengarah Urusan MBINS Datuk Muhammad Khidir Majid. Menurut Muhammad Khairi, usaha sama itu sebahagian iltizam untuk menstabilkan harga makanan ayam khususnya di kawasan Lembah Kelang. Apabila siap kelak, projek ini mampu menghasilkan sebanyak kira-kira 5,490 tan jagung bijirin setiap tahun untuk dipasarkan kepada pemain industri ternakan tempatan dengan harga pasaran semasa iaitu RM1,950 per tan. Usaha sama ini berupaya menjana pendapatan sebanyak 10.7 juta ringgit setahun. MOU ini akan diperluaskan lagi menerusi dokumen perjanjian yang lebih terperinci bagi meneroka potensi khusus membabitkan tanaman makanan ternakan lain, katanya. Terdahulu, Berita Harian melaporkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menjangkakan tempoh 15 tahun diperlukan untuk menstabilkan industri penanaman jagung bijirin untuk dijadikan makanan ternakan alternatif kepada dedak dalam usaha mengawal kenaikan harga ayam dan telur ayam di negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata, makanan untuk ayam merangkumi 70% daripada keperluan modal keseluruhan yang lazimnya dilaburkan ke dalam industri penghasilan makanan industri penternakan. Dalam kos kasar peternakan ayam, kira-kira 70% atau RM1.70 adalah peruntukan untuk makanannya. Kos lain amat kurang. Jadi sebab itu kita perlu lihat dulu apa kaedah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu membabitkan 70% itu. Oleh itu, industri ini sedang kita bina. Soal tempoh sebenarnya bergantung kepada kebersediaan petani. Berapa banyak pengeluaran kita dan kualiti produk yang kita hasilkan kerana cabaran di situ banyak. Kita bukan sahaja menghasilkan input tetapi kita hendak memastikan kualiti input itu memenuhi kehendak pasaran serta industri, katanya kepada pemberita di Lembah Cuping Perlis 11 Mei lalu. Beliau berkata Malaysia mengimport 4.01 juta tan makanan ternakan pada tahun 2020 yang bernilai RM6.15 bilion dengan separuh daripadanya membabitkan 2 juta tan jagung bijirin yang bernilai RM1.73 bilion. Projek ini melibatkan agensi seperti Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Pertanian JPV dan lain-lain. Disebabkan itu juga jangkaan tempoh 15 tahun itu adalah bagi memastikan kestabilan industri penanaman jagung bijirin. Tempoh 1 atau 2 tahun sememangnya tidak cukup dalam pelaksanaan rancangan ini kerana kita perlu melihat dari sudut rantaian nilai itu, katanya. Apa? 15 tahun. Mungkin pihak berkenaan perlu mencari alternatif lain untuk dijadikan makanan ternakan. Selain jagung yang dikatakan tidak begitu lestari kerana banyak menyerap nitrogen daripada tanah. Semoga tuan-tuan, para ahli sains, penjawat awam, ahli politik dan peladang diberi rahmat, kekuatan dan barakah untuk sentiasa istiqamah mencipta pembaharuan dalam penanaman makanan baik untuk manusia maupun untuk ternakan. Amin. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.